Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Aisyah Bunga. Okey. Semoga kita dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dan dijauhkan dari segala wabak penyakit. Okey. Hari ini kita nak cerita pasal keladi sebab ramai yang tanya saya macam mana penjagaan, macam mana kita nak menggunakan media tanah apa. Okey, dekat sini kita cerita pasal keladi. Okey, ni keladi-keladi saya yang ada dekat rak ni, semua koleksi keladi saya. Kebanyakannya keladi saya simpan dekat rak sebab saya pencinta keladi. Saya suka sangat dengan keladi. Semua pokok saya suka. Apa pokok yang viral saya akan dapatkan, saya akan cari. Kadang ada yang pokok yang masa dulu tak viral. Tak viral, dia murah. Tapi sekarang pokoknya viral, dia semakin mahal. Kadang saya terkilan juga sebab harganya mahal. Saya tak sanggup nak beli. Sebab apa? Takut kita beli mahal-mahal, dia sakit ke, nanti rosak ke, saya tak berani. Tapi Alhamdulillah, nasib sebelum viral, banyak pokok yang saya dah beli. Sekarang dia viral, harganya pun boleh mencecah sampai ratusan ringgit Malaysia. Kalau bagi saya tu puluhan tu kira macam dah mahal juga. Keladi yang banyak yang saya cari yang viral kan, contoh keladi macam ni, keladi warna merah ni pun sekarang tengah viral. Dulu saya beli harga ringgit Malaysia dah ya. Ringgit Malaysia saya beli dalam anggaran RM30. Itu mampu bilik lah. Tapi RM30 tu kira mahal. Sebab apa mahal? Saya kalau pergi kedai nursery atau kedai bunga, saya tak akan beli satu pasu. Lebih koman pun saya akan beli dalam 10 atau 6 pasu. Kalau harga satu dah RM30, RM30, saya nak beli 10 pasu dah berapa ratus kan. Okay. Saya dulu memang saya suka bunga ni dari dulu, sebelum viral lagi. Sebelum viral lagi saya suka bunga. Dulu saya duduk rumah sewa. Kira bunga tu tak banyak sangatlah koleksi. Sekarang sejak saya dah dalam 3 tahun lebih, saya duduk rumah sendiri. Dalam 3 tahun tu saya kumpul balik bunga-bunga yang lama. Sebab dulu masa duduk dengan mak ayah saya, memang saya suka pokok-pokok bunga. Ada juga koleksi-koleksi pokok bunga. Tapi sekarang bapa saya yang jaga pokok-pokok tu. Lepas tu sejak saya pindah, saya dah berkeluarga, saya dah kahwin dengan husband saya, banyak pokok-pokok yang dah mati, macam tak terurus. Sebab family saya, mak ayah saya kerja. Kalau dulu saya kerja Sabtu Ahad, sampailah sekarang ni Sabtu Ahad je saya boleh tengok pokok-pokok saya. Kalau hari biasa tu kadang husband saya tolong siram. Macam tu lah. Kalau dulu pokok keladi masa belum viral, belum masa PKP, belum ada corona, pokok-pokok ni tak berapalah orang minat. Sebab orang rushing kerja, orang tak duduk rumah. Sejak orang duduk rumah, banyak masa dekat rumah, dia orang bosan, dia orang berkebun, dia orang tanam pokok bunga. Dah mula sukakan pokok bunga. Okey, kita berkebun ni sihat untuk badan kita. Lepas tu pokok-pokok ni semua pun akan mengeluarkan udara yang nyaman, udara yang sihat untuk kita. Dia menyedot udara-udara yang kotor atau udara-udara yang penuh dengan
kira toksik-toksik yang tak elok, dia orang akan sedut. Lepas tu kita kena rajin cakap dengan dia, dia akan faham kita. Kalau kita ikhlas dan kita selalu pegang dia, rapikan dia, siram pokok bunga. Macam baja ni saya kuranglah baja. Saya banyak pakai baja organik. Saya pakai baja organik. Saya lebihkan kepada baja organik macam tu. Setengah orang dia tanya saya, akak pakai baja apa? Contoh saya pakai baja kalau saya masak nasi. Saya masak nasi, dia punya air beras tu saya tak buang. Air beras tu saya campur, lepas tu saya taruh dalam besen untuk siram pokok-pokok. Saya blender bawang putih dengan bawang merah. Bawang putih dalam 2 ulas, bawang merah dalam 2 ulas. Saya blend. Lepas saya blend tu, saya letak dalam air yang tadilah air bancuhan cuci beras tadi. Saya gaul, saya buat siram dia orang. Lepas tu kadang-kadang ada kulit telur ke, macam tu saya letak dalam pasu-pasu saya tu, macam tu. Dia dari baja organik. Sebab kebanyakannya baja dekat luar tu banyak baja kimia. Kalau baja kimia tu memang dia cepat membesar semua, cepat gemuk. Tapi dia tak tahan lah. Baja kimia ni tak elok lah, okay, untuk pokok-pokok kita. Kalau boleh kita pakai baja organik. Ataupun najis-najis binatang. Okey. Macam contoh, kalau dulu tu saya beli dalam harga RM25, RM20 kita boleh dapat ni. Kalau sekarang tak dapat lah RM20, RM30. Saya tengok harga hari tu dekat kedai, ini mencecah RM80 atau RM70 ni. Kalau besar macam ni. Ini dulu saya beli baru 2-3 daun je. 2-3 tahun pun dah RM20, RM25 macam tu lah. Saya beli ni dah lama dah. Dekat 2 tahun ke setahun lebih. Macam tu saya beli ni. Dah lama dah ni. Okay. Koleksi bunga keladi saya. Macam ni. Macam ni. Ni agak kotor sikit sebab dia saya siram, air yang ke atas tu turun ke bawah. Macam ni. Kalau yang ini kesayangan saya. Ni orang panggil keladi strawberry, tak silap saya. Keladi strawberry. Okay, hari ni cahaya matahari cantik. Malam tadi agak hujan sikit. Alhamdulillah. Pokok-pokok semua kalau kena air hujan dia elok untuk pokok-pokok. Tengok ni daunnya pun besar, gemuk. Masa saya suka pokok keladi. Saya suka pokok keladi sebab tengok pokok keladi ni bermacam-macam warna. Lepas tu sikit-sikit saya kumpul apa yang saya suka. Kalau dulu sebelum pandemik corona ni, saya selalu ikut husband saya pergi mengikat burung. Dia sukalah tengok-tengok burung dekat hutan. Kalau saya suka dengan pokok-pokok. Contoh, saya cari pokok-pokok yang unik di dalam hutan. Free, kita isi minyak motor aja. Kalau saya tengok pokok-pokok kat hutan tu yang saya ada sekarang, harganya boleh tahan. Semua pokok pun saya suka. Tak kisahlah pokok apa, tapi kebanyakannya pokok saya suka pokok yang berdaun. Kalau berdaun ni macam sesuai dengan saya. Kalau pokok yang berbunga ni adalah, tapi saya tanam berbunga tak banyak. Sebab berbunga ni leceh. Dia kena ada
baja daun, kena ada baja bunga. Kita boleh juga pakai baja organik, tapi kadang daunnya, bunganya tak mekar, bunganya tak tumbuh banyak. Kadang kita boleh stres dari kat situ. Sebab apa kita stres kat situ? Kita tanam tapi bunga tak banyak. Bunga, saya suka tanam yang berbunga tu yang senang jagalah. Contoh macam bunga ros. Bunga ros, lepas tu bunga ros Korea yang jenis kecil-kecil tu. Ada saya tanam dekat bahagian dekat bawah ni. Bawah tu saya ada tanam juga. Okey. Sebabnya saya banyak berminat dengan pokok keladi. Okey. Pokok janggut musa. Okey, saya nak cerita dekat sini penjagaan pokok keladi. Tadi kita dah cerita pasal pokok keladi viral, pokok keladi yang sekarang harganya dah mahal. Okay. Kita nak cerita pasal pokok keladi yang macam mana penjagaan dia. Pokok keladi ni kita tak perlu siram banyak kali lah. Kalau macam saya siram 1 hari sekali. Tapi di waktu hujan je lah. Kalau waktu panas terik macam ni, kita kena siram pagi sekali, petang sekali. Okey, pokok keladi ni kena banyak air. Okey, kena banyak air. Panas sangat pun dia tak boleh. Kalau panas macam tempat saya ni, dia ada macam tirai hitam. Okey, boleh. Dia panas tak terus lah. Panas tu mesti ada lapik dia. Okey. Air siram 2 hari sekali. Tak perlu panas sangat. Lepas tu dia elok kena hujan. Kalau kita pokok keladi ni kerap kita kena hujan, dia akan rimbun. Dia punya daun akan rimbun, akan lebat. Okey. Dia punya daun akan rimbun, akan lebat. Bila daunnya rimbun akan lebat tu, itulah kena hujan. Air hujan tu elok sebab air hujan tu ciptaan Allah. Apa semua pun datang dari dia kan. Kalau air hujan tu bagus untuk keladi. Semua pokok pun bagus. Tapi saya tengok dekat sini keladi ni memang dia kalau kena air hujan, dia akan banyak daun. Sebab dulu saya taruh keladi di bahagian dalam. Bila bahagian dalam, dia tak kerap kena hujan. Kalau sejak dari tu, saya punya daun tak berapa banyak. Dalam 2, 3, 4 macam tu, dia layu akan tumbuh lagi 1. Paling banyak pun 4 macam tu. Dia tak pernah banyak rimbun macam ni. Sejak saya taruh di luar, dia kena hujan. Alhamdulillah, semakin rimbun. Pokok keladi suka dengan air hujan. Boleh kalau korang taruh kat luar, buat macam saya. Kalau hujan, saya akan tadah. Saya ada tong dekat luar, tadah air hujan. Ada masa saya siram pakai air hujan. Okey, macam ni keladi. Lepas tu media tanah. Media tanah tu kita kena banyak pakai sabut kelapa. Okey, pakai sabut kelapa. Kalau media tanah tu kita banyak pakai sabut kelapa, dia boleh menyimpan air. Bila menyimpan air, dia akan sentiasa segar pokok tu. Okey, lepas tu kena banyak. Keladi ni kita kena campuran tanah, tak boleh tanah sahaja. Sebab apa saya cakap tak boleh tanah sahaja? Dia kena tanah yang poros. Tanah yang poros tu macam kita siram, dia terus keluar. Dia tak akan bertakung air di dalam pot kita. Okey, dia tak akan bertakung air di dalam pot kita. Bila dia bertakung air di dalam pot kita tu, mulalah nanti dia busuk akar.
Okey. Dia akan busuk akar. Media tanah pun kena betul-betul jaga untuk keladi. Bila semua tanah ni dia akan becek tau. Becek terlampau simpan banyak air di dalam pot kita. Kalau kita campuran tanah media yang poros, kita siram, dia akan simpan tapi tak terlampau macam banjir tu. Bila macam banjir tu akan busuk akar. Okey, media tanah yang selalu saya pakai untuk keladi adalah tanah, sekam bakar, sekam basah, sabut kelapa. Sabut kelapa tu kita guna banyak lah. Sabut kelapa tu kita kena guna banyak sebab dia menyimpan air. Dia tak adalah becek, dia akan simpan air. Media tanah tu lembap. Macam tu, lembap. Okey. Lepas tu, okey, saya nak cakap dekat sini. Kalau pokok keladi ni, dia ada masa-masanya. Pokok keladi ni, dia ada masa-masanya dia akan mati semua. Sebab itu jenis pokok keladi yang kecil-kecil tu. Pokok keladi yang kecil-kecil tu, dia memang kalau selagi dia tak membesar, daunnya tak besar, dia akan gugur semua. Banyak tahu yang macam tu. Tapi orang tak tahu. Dia ingat gugur semua tu dah mati semua. Dia tak mati pun. Contoh macam ni. Hari tu pokok keladi ni dia jenis macam ni ya. Okey, macam ni saya tunjukkan. Okey. Ni hari tu daunnya besar-besar. Daunnya besar-besar. Yang jenis macam ni pun sama. Dia akan mati semua. Kalau dia keladi kecil, dia akan mati semua. Kalau keladi tu dah besar, okey, dia tak akan, daunnya tak akan busuk semua. Okey, contoh macam ni. Kalau dia macam ni, korang ingat dah macam dah tak hidup. Macam tak hidup. Dia memang pattern dia macam ni. Dia memang pattern keladi macam ni. Korang, kalau dia dah mati semua, ni dia nak rontok lah ni. Dia nak mati semua lah ni. Tinggal ni je. Tunas yang baru ni. Tunas yang baru. Korang biarkan. Jangan buang. Okey, macam ni contoh. Ni samalah ni. Ni maknya, ni anaknya. Okey, yang ini pun hari tu dah tumbuh dalam 4 daun. Banyak jugalah 4 daun besar-besar. Lepas tu dia rontok. Dia mati semua. Bila mati semua, korang jangan buang. Korang jangan buang. Biar je dia dekat situ. Nanti dia akan tumbuh anakan baru. Nampak tu? Kecil je kan? Dia baru tumbuh. Nanti dia akan tumbuhlah 2, 3, 4 daun. Korang biar. Memang keladi macam tu. Setengah orang tak tahu. Dia ingat pokok keladi dia tu dah mati, dah layu. Lepas tu dia buang. Bila dia buang, dia punya keladi ni dia ada buah. Buah keladi. Buah tu, dia punya umbi tu, dia punya ubi keladi tu, itulah. Ubi keladi tu kalau selagi ada dalam tanah tu, dia akan hidup. Kalau korang buang, rugi. Kadang dia dah duduk dekat tanah, dia dah tengok ada keladi. Bilanya ada keladi. Tu sebab korang buang kan tanah dia. Kalau saya tak buang. Saya biar je dia, walaupun dia mati ke apa, saya biar je dekat pasu tu. Kebanyakannya pokok semua saya buat macam tu. Saya biarkan je, dalam seminggu 2 nanti dia akan tumbuh tunas baru. Nampak macam ni contoh. Dia akan tumbuh tunas baru. Okey, kita tunjukkan tunas baru yang dah tumbuh. Inilah tadi kan, tunas baru yang nak tumbuh. Lepas tu yang ni pun sama. Dia tumbuh tunas baru, nampak. Ni yang dah besar lah. Hari tu pun ni sama juga. Dia mati semua. Dia mati semua, lepas tu tumbuh baru. Tumbuh baru ya. Okey, yang ini pun sama. Hari tu pun mati juga ni. Ni panggil keladi apa saya tak pasti. Tapi saya panggil keladi askar sebab dia cororeng askar. Nampak. Hari tu pun sama juga. Ni pun dia kalau kecil-kecil macam ni memang dia akan layu semua. Ni tapi dah tumbuh anakan baru.
Kalau dia dah layu semua, korang jangan kerap siram dia. Kering je korang siram. Selagi dia ni, sebab takut nanti dia punya ubi busuk. Okey. Ni pun koleksi kesayangan saya. Ni anakkan dia. Saya baru tanam hari tu, anakkan dia. Nampak? Ni orang panggil kuping gajah. Kuping gajah. Harga agak mahal lah dekat sini. Kalau macam ni je, kecil macam ni je, mencecah RM50 Malaysia. RM50 Malaysia. Macam ni. Inilah koleksi saya. Janggut musa. Janggut musa ni paling senang kalau tanam. Paling senang. Monstera, macam-macam lah yang saya minat. Saya nampak cantik, minat saya ni. Ni pun hari tu saya baru tanam tau. Dia punya mak dia dah besar. Lepas tu tepi-tepi. Kalau macam ni, kalau keladi macam ni senang, dia banyak anak. Sebab apa? Dia akan tumbuh nanti di tepi-tepi ni, tumbuh anakan baru. Bila dalam pasu tu banyak anakan, korang kena asingkan pot. Bila korang tak asingkan pot, pembesaran dia terbantu. Ni pun sama. Hari tu ada anakan. Nampak? Ni anakan dia. Kalau keladi macam ni, keladi tengkorak ke tak silap saya, dia punya daun agak kasar dan keras. Keras dan kasar. Nampak? Hari tu dia punya ibu dia banyak anak. Lepas tu saya asingkan. Sama juga. Bila korang dah asingkan, keladi yang kecil ni korang tak boleh kerap siram. Bila kerap siram, nanti dia akan busuk akar. Agak dah kering, baru korang siram. Okey? Nampak dah banyak anakan. Sebelah pun dah tumbuh lagi anakan baru. Okey? Tu koleksi saya, koleksi keladi saya. Penjagaan macam mana semua. Okey? Jangan lupa like, komen dan subscribe Aisyah Bunga. Okey, kita jumpa lagi di video akan datang. Bye. Assalamualaikum.